Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini 26 hari bulan Ogos bersamaan dengan 28 hari bulan Muharram tahun Hijrah, Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan bagi kita, menyihatkan tubuh badan kita, memudahkan urusan kita. Maka dengan itu dapatlah kita bersama-sama menyambung kuliah pagi kita pada hari ini. Alhamdulillah, semuanya atas taufik hidayah daripada Allah Ta'ala. Pada hari ini sebagai episod kita yang keempat, maka kita sambung tajuk kita, iaitu hukum dan membaca al-isti'adzah, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita menggunakan kitab Tajwidul Quran Birasa bin Osmani, Syekh Abdul Qadir Leong, dan juga kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid. Alhamdulillah, ayah ibu, abang kakak, adik-adik, dan para pendengar, pada penonton dan pada pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pada hari ini berkenaan tajuk hukum al-isti'adzah, ya. Perkara yang penting di dalam Al-Quran, hukum bacaan al-isti'adzah ini. Kerana seperti mana kita tahu bahwasanya Al-Quran yang mulia telah diturunkan oleh Allah Ta'ala berperantaraan Jibril alaihi salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila perkataan Allah Ta'ala, maka perkataan yang sangat tinggi, maka dengan itu adalah ulama tetap gariskan kepada kita untuk kita membaca kalamullah. Mestilah ada cara-caranya untuk kita memulai bacaan Al-Quran. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 98 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu memulakan pembacaan Al-Quran, maka hendaklah kamu memohon perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang direjam. Dan juga ini dapat membezakan antara hadis dengan Al-Quran. Al-Quran, apabila ditulis Al-Quran, akan ditulis a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebaliknya, untuk mengenal pasti hadis, apabila dimulakan hadis tadi dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di bawahnya akan ditulis rawahu Tirmizi, rawahu Bukhari, rawahu Muslim dan sebagainya. Tetapi Al-Quran yang mulia dimulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, akhir sekali sadaqallahul azim. Nah, ini dapat membezakan, ya, antara Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jumhur ulama, ya, telah berpendapat bahawa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini adalah sunat muakkadah. Sunat muakkadah ni adalah sunat yang dituntut.
yang diberatkan. Suruh kita buat. Ya. Kerana apa? Kalimah fasta'iz ni, fa'ista'iz ni, artinya mohonlah perlindungan dalam mohonlah perlindungan dengan nama Allah. Fasta'iz billah. Ya. Kalau akhirnya fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Dan juga ulama juga berselisih pendapat juga. Ada yang mengatakan wajib. Ya, ada yang mengatakan wajib. Beratkan lagi. Bila nak baca Quran, kena baca, wajib baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi jumhur ulama berpendapat bahawa sunat muakkadah tadi, apabila kita tertinggal baca a'udzubillah, maka tidak berdosa. Tapi kalau ulama yang mengatakan wajib, meninggalkannya adalah berdosa. Ya. Tetapi katanya ulama Ibn Sirin, ya, Ibn Sirin, ulama yang berpendapat wajib baca al-isti'adzah, ya, memadailah membaca al-isti'adzah ni seumur hidup sekali untuk membatalkan wajib pada kita. Jadi ringkasnya, kesimpulannya, kita kena ambil keputusan bahawasanya membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim ini adalah sunat muakkadah, sunat yang dituntut, ya. Baiklah. Baiklah, ya. Jadi cara fasta'iz billah ni, maka cara yang dalam bentuk lafaz yang terpilih, ya. Bentuk lafaz yang terpilih oleh ulama-ulama. Ulama-ulama ni untuk memulakan bacaan auzubillah ni, yang lafaz yang terpilih adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Baik, di sini Ustaz akan tunjukkan. Ya. Ya, tengok ya. Apa ni, mula-mula sekali ayat Al-Quran, ya. Firman Allah Ta'ala. Firman Allah, ya. Firman Allah. Fa'idha qara'ta Fa'idha qara'tal Qur'ana Fa'idha qara'tal Qur'ana Fa'idha qara'tal Qur'ana, ya, fa'ista'iz billah. Fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Ini dalam surah An-Nahli, ya. Surah An-Nahli ayat 98. Ini dalil yang mengatakan, dalil daripada Allah Ta'ala sendiri, ya, yang mengatakan apabila kamu nak mula baca Al-Quran, maka mohonlah dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Ya. Jadi ulama telah pilih, ya, kalimah macam mana yang nak dikatakan, yang Allah Taala beritahu faizal qiraatul Quran ni, kalimah ni a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Baca elok-elok ya. Bila kita dah baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau satu orang bagi ceramah, satu orang alim, ulama membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka terlintas dalam kepala kita, dalam benak kita bahwasanya ini adalah ayat Al-Quran, firman Allah Taala. Maka di akhir sekali baca ayat ni, lepas baca ni kemudian ada bismillah ya. Bismillah. Bismillah. Sampai habislah. Bismillah. Kemudian baca ayat. Baca ayat Quran. Ya. Kemudian ada Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim. Ini kita dapat mengetahui dah. Kita tahu dah. Ini orang alim tadi sebut, ini adalah ayat Al-Quran. Firman Allah Ta'ala. Ya. Bila ada tiga benda ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kadang-kadang dia baca bismillah ya. Kalau awal surah ya. Kadang-kadang dia baca bismillah. Kerana awal surah. Kadang-kadang orang alim tadi dia akan baca a'udzubillah saja. Kerana dia akan ambil ayat Quran di tengah-tengah. Mana-mana surah ya. Ayat beberapa. Dia tak baca dah bismillah. Ya, kadang-kadang dia baca bismillah juga. Kenapa? Kerana menghormati, kerana mengihtiram, mengtakzimkan, membesarkan ayat Allah Ta'ala. Ilmu itu di sisi Allah Ta'ala. Mungkin kerana kita baca bismillahirrahmanirrahim dengan hati yang bersih, hati yang syukur, hati yang ingat pada Allah, hati yang membesarkan kalam Allah, maka ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Ya. Kerana kalau kita membaca Al-Quran, ya, satu ayat, satu huruf akan dibagi, akan diganjari 10 kebajikan oleh Allah Ta'ala. Ya. Walaupun kita kata bismillah, ba satu huruf, sin satu huruf, mim satu huruf. Ya. Jadi satu-satu huruf tu ada 10 ganjaran pahala. Yang minimum, yang akal kita boleh fikir. Yang Allah beritahu, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa datangkan satu kebaikan, maka akan dibagikan ganjaran pahala 10 kebajikan. Walaupun satu huruf kita sebut Al-Quran, ya, satu huruf akan digenakan 10 kebajikan oleh Allah Ta'ala. Ya? Itu kita kena ingat. Baiklah. Ini a'udzubillah. Hukumnya apa? Hukumnya sunat muakkadah. Sunat muakkad. Sunat yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Ya? Baik. Ayah, ibu, abang, kakak, adik-adik, anak-anak pelajar, para penonton dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ya? Baiklah. Apakah cara? Berapa cara? Kita nak kena tahu juga. Hukum bacaan isti'azah ni, ta'awuz ni, al-isti'azah ni, apa dia? Hukum dia sunat muakkad. Ya. Berapa cara? Berapa cara yang kita boleh baca? Membaca isti'azah ni ya. Baca isti'azah, kemudian kita baca bismillah, dan kemudian kita baca surah ya. Baik, dia ada 4 cara. Ya, ada 4 cara. Secara umumnya, okey, 4 cara ni apa dia? Baik, katakan kita nak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca surah Qul huwallahu ahad. Baik. Cara yang pertama iaitu kita akan pisahkan. A'udzubillah asing, bismillah asing, Qul huwallahu asing. Contoh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asing. Bismillahirrahmanirrahim. Asing. Ambil nafas lagi.
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini cara pertama. Kita asingkan. Auzubillah asing. Bismillahirrahmanirrahim asing. Qul huwallahu ahad asing. Ini cara yang pertama. Okey? Baik. Cara yang kedua iaitu kita baca auzubillah asing. Bismillah disambung dengan surah. Contoh ya. Baik. Kita baca auzubillah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sampai habis. Ya. Jadi kita baca auzubillah asing. Habiskan. Ambil nafas semula. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Dan mim yang akhir dalam Bismillahirrahmanirrahim tu kena sambung dengan surah. Ustaz bagi contoh di sini ya. Baik, yang pertama tadi. Kaedah yang pertama ya. Ada 4 cara ya. Baik, kita beritahu. Ada 4 cara ya. 4 cara. 4 cara atau 4 kaedah. Baik, yang pertama asingkan. Ya. Asingkan. Asingkan semua. Ustaz boleh tulis Jawi, boleh baca ya? Boleh ya? Boleh ya? Baik. Tulis Jawi lah. Tengah di Quran ni kita cuba-cuba tulis Jawi ya. Mudah-mudahan nanti Jawi pun kita pandai. Tajwid pun kita pandai ya. Baik. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita berhenti. Stop nafas dia tu. Baik. Mula bismillah. Ambil nafas baru. Jangan ambil nafas tadi. Baik. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kaedah yang pertama, asingkan semua kan? Asingkan semua. Habis. Ya. Kemudian, Qul huwallahu ahad. Kita tulis kat sini. Nampak tak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi macam mana? Jadi semua kena asingkan. Jangan dicampur, jangan disambung. Maksudnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 1. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Qul huwallahu ahad. 3. Pun habiskanlah. Qul huwallahu ahad tu sampai habis ya. Ustaz tunjuk contoh saja ya. Baik, yang kedua. Kaedah yang kedua. Ni kaedah yang pertama, asingkan ke semua. Ya. Baik, kaedah yang kedua. Baik. Kaedah yang kedua ini auzubillah asing. Kemudian
Bismillahirrahmanirrahim ni sambung dengan qul huwallahu ahad. Macam ni. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tulis ya, bagi senang faham ya. Jadi saya tulis. Kaedah yang kedua. Saya tulis supaya kita faham. Walaupun kita tulis benda yang sama ya. Walaupun kita tulis benda yang sama, tetapi oleh kerana kita tulis ayat Allah, maka pasti Allah akan bagi ganjaran dan pahala. Jangan kita jemu tulis ayat Allah ya. Macam mana? Asing ya? Asing. Bila asingkan ni, habiskan nafas. Dan kita tahan nafas. Habiskan. Habiskan kat situ. Baik. Kemudian, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kena tengok betul-betul. Di sini kena tengok betul-betul. Baik. Mi. Baik. Tengok ya. Tengok ya. Tengok betul-betul. Faham betul-betul ya. Kaedah yang pertama, asing. Senanglah. Kita asingkan. Kita asingkan satu-satu. Asingkan. Jangan campur. Kaedah yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqaf. Mati. Ambil lain nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kita sambungkan bismillah ni dengan qul huwallahu ahad. Ya? Jadi satu syarat dia. Kita hidupkan mim ini. Mim yang berbaris kasrah ini kita kena hidupkan. Kita kena hidupkan, jangan kita matikan. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Nirrahim. Qul huwallahu ahad. Bukan nirrahim. Nirrahim. Qul huwallahu ahad. Berhenti di sini. Ahad sini. Ya. Nampak ya? Jangan kita baca gini. Jangan kita begini. Baik, hari ini saya belajar A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim dan baca surah. Ustaz ajar kaedah yang kedua boleh sambung. Dia sambung macam ni. Ini ustaz tunjuk yang salah ya, yang salah. Jangan buat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Salah kenapa? Salah kerana Bismillahirrahmanirrahim saya sambung dengan qul huwallahu ahad tapi saya matikan mim. Saya kena hidupkan dia. Oleh kerana kita nak sambung ayat ke ayat, kita jangan matikan huruf yang hujung dia. Itu kena faham. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Faham tak? Kena ingat ya. Faham betul-betul. Yang asing ni senanglah. Yang kaedah yang pertama ni asing senang. Ni kaedah yang kedua ni. Nampak senang. Tetapi kita kena tahu cara di ujung dia ni. Jangan matikan mim. Hidupkan mim.
Kalau matikan mim tu contoh ada macam mana? Contoh ada Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tu salah. Salah tu. Kalau dia matikan mim. Faham ya? Harap insya-Allah faham ya. Mudah insya-Allah. Tak susah sangat ya. Baik, kaedah yang ketiga. Kaedah yang pertama asingkan. Auzubillah. Bismillah asingkan. Qul Allah. Satu. Kaedah yang kedua, auzubillah asing. Bismillah sambung dengan surah. Ya, tapi kena hidupkan mim yang di hujung. Mim yang di hujung baris dia bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Gitu Baik, kita ambil yang ketiga pula. Yang ketiga macam mana? Okey, yang ketiga. Yang ketiga begini ya, yang ketiga. Ni yang ketiga ya, kaedah yang ketiga. Nampak tak? Lindung eh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Auzubillah ni sambung dengan bismillah. Ya, sambung. Ni. Okey. Bismillah dia sambung. Dia sambung bismillah. Dia sambung ya, dia sambung. Bismillah, auzubillah dia sambung. Tapi qul huwallah dia tak sambung. Itu dia. Gitu. Kaedah yang ketiga ya. Tengok. Ayah, ibu, abang, kakak, adik-adik, anak-anak, para penonton dan para pendengar. Tengok kaedah yang ketiga pula ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf di sini. Auzubillah. Tapi ingat, syarat mim ni jangan matikan. Kalau saya matikan ni contoh gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Tak boleh. Kenapa? Karena saya matikan mim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Salahlah. Yang betulnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Habiskan di sini, waqaf di sini. Qul huwallahu ahad. Ya. Itu kena tahu. Sebab tu walaupun benda orang kata alhamdulillah ya, senang ya. Senang, tapi kena tahu cara. Ya, kena tahu cara. Baik. Apakah kaedah yang keempat? Nak tengok ya. Yang keempat pula. Yang keempat, sambung semua sekali. Okey, yang keempat, sambung. Sambung semua. Yang keempat ni, sambung semua sekali. Contoh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya tulis juga ya, tulis juga. Kerana apa? Kerana kalamullah ya. Okey, ni rajimi. Silap.
Ya maaf ya. Silap saya pun. Okey. Rejimi. Ada sambung. Dah sambung ni. Ada sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tak apa kita tulis sambung-sambung tak apa. Rahim ni. Gitu. Qul huwallahu ahad. Tengok. Sini satu. Sini satu. Tengok ya. Tengok kaedah yang bawah sekali. Bawah sekali ni. Apa dia? Yang bawah sekali. Dia kata sambung semua. Semua sambung. Okey. Ni kena tarik nafas panjang sikit lah. Tarik nafas panjang sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Waqaf di sini. Faham tak? Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Waqaf situ ya. Waqaf di mana? Qul huwallahu ahad. Sini. Baiklah. Jadi kita telah nampak pada hari ini ada 4 kaedah. Ada 4 kaedah untuk kita membaca al-isti'adzah. Hukumnya apa? Hukumnya sunat muakkadah. Susah ke? Tak susah. Ya? Al-Quran ni walaupun satu huruf min misalnya. Min ni dari. Man tu orang. Ya? Jadi walaupun sebut min saja. Walaupun perkataan min. Tapi kita sebut mesti ada ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Jangan kita segan. Jangan kita tak mahu nak susah payahkan mulut kita, nak susah payahkan diri kita untuk menyebut kalamullah ya. Baik, balik pada cara yang 4 tadi. Kita ulang sekali lagi. Berapakah kaedah ataupun cara untuk kita membaca al-isti'adzah sebelum membaca surah? Ada 4 cara. Cara yang pertama iaitu kita asingkan keseluruhan A'udzubillah, Bismillah dan Qul huwallah atau mana-mana surah yang lain. Okey. Contoh ya, contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kita asingkan ya, kita waqafkan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik, kaedah yang kedua kita asingkan a'udzubillah dengan bismillah tapi kita sambung dengan qul huwallah. Baik, contoh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kaedah yang kedua ya. Kaedah yang ketiga. Kita sambungkan a'udzubillah dengan bismillah. Kita asingkan qul huwallah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nampak kan? Jelas kan? Baik, kaedah yang keempat, manakala kita sambung ketiga-tiga. Auzubillah, bismillah dan permulaan surah. Macam mana? Kita kena tarik nafas panjang sikit sebab kita nak baca panjang ya. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Gitu. Faham tak?
Saya rasa insya-Allah kot, ya. Apa ni, walaupun anak kecil, harap-harap insya-Allah dapat mudah faham, ya. Inilah cara-cara, ya. Cara-cara untuk kita membaca a'udzubillah dan bismillah dan awal surah, ya. Baik. Baik, kalaulah kita semasa tadarus Al-Quran, contohnya di bulan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan ni ada ramai, kadang satu-satu jamaah dalam satu-satu ni kita punya kawan-kawanan kita tu, ada yang sampai 10 orang, ada yang sampai 5 orang, 7 orang, tak kiralah berapa orang pun, ya. Masa mula-mula kita nak baca Al-Quran tu, yang permulaan tu kita baca kuat. Orang yang mula tadi baca a'udzubillah tu kuat sikit. Okey. Contoh, ya. Macam nak baca daripada surah Alif Lam Mim, suratul Baqarah, ya. Baik. Selepas baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mula-mula tu dia kuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ni orang yang pertama lagi ni. Orang yang pertama lagi. Yang dalam golongan yang kawan-kawanan kita yang ramai-ramai tadi, yang pertama ni baca kuat ni, tadi dia baca auzubillah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Baik. Orang pertama dah habis. Ya? Orang pertama dah habis. Sekarang ni giliran orang yang kedua. Baik. Tadi orang yang pertama tadi, dia baca A'udzubillah sebelum Fatihah kuat. Bismillah. Fatihah. Baca surah Baqarah. Orang yang kedua. Baik. Katanya, kita ni tak disunatkan baca kuat. Taklah dijatuh kategorikan disunatkan kuat dah. Orang kedua ni dia slow mendapat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Kita sambung. Innal ladzina kafaru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sambung lagi lah. Faham tak? Jadi kalau dalam keadaan kita ramai-ramai bertadarus Al-Quran, ramai saudara-saudara kawanan kita, memadai dengan orang yang pertama membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim kuat. Apabila habis bacaan dia, tiba kepada giliran orang yang kedua untuk nak sambung, memadai dengan dia baca pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, gitu ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi kita faham insyaAllah cara-caranya. Baik. Kalaulah ditanya kepada kita soalan baik, kalaulah kita ditanya Quran, apakah hukumnya membaca al-isti'adzah ketika mula membaca Al-Quran? Kita jawab, hukumnya adalah sunat muakkadah. Sunat muakkadah. Apa makna sunat muakkadah? Itu sunat yang dituntut, diberatkan. Sekiranya kita tak buat, maka tak berdosa. Baik. Dan ditanya lagi soalan. Apakah hukum? Bukan.
apakah sebutan lafaz yang terpilih untuk mula membaca Al-Quran? Apakah sebutan lafaz yang terpilih untuk mulakan bacaan Al-Quran? Jawapan dia lafaz sebutan yang terpilih untuk kita mulakan bacaan Al-Quran ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ya. Itu anak-anak insya-Allah kita harap kita faham ya. Baiklah. Baik, itu kalau a'udzubillah dan al-isti'adzah dan basmalah dan surah. Macam mana pula kalau kita membaca surah yang pendek, kemudian ada bismillah, kemudian ada surah lain lagi. Baik. Macam dia tanya hukum dia macam mana? Apakah hukum dan cara bacaan basmalah pula. Basmalah tu apa? Bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Ya. Baik. Baiklah, Allah Taala ini berdasarkan dalam hadis ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ta'awuz tadi Allah sendiri beritahu dalam Al-Quran. Ingat dalam surah An-Nahl ayat 98 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Itu Allah beritahu dalam Al-Quran dan surah An-Nahl. Pentingnya, beratnya kita kena baca a'udzubillah. Baik, baca bismillah pula. Baiklah. Dalam baca bismillah ya. Baca bismillah ya. Ada ketika yang mana kita kena membaca bismillahirrahmanirrahim. Sunat. Ada surah yang tak disunatkan kita baca bismillah. Contoh, surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah tak disunatkan kita baca. Tak disunatkan. Walaupun dia mula surah. Kalau di tengah-tengah akhir-akhir surah, tengah-tengah surah, ayat ke-60 misalnya, ya, tak disunatkan kita bismillah. Tak disunatkan tak disunatkan, dan biasanya orang akan baca auzubillah. Tapi kalau dalam surah At-Taubah walaupun mula bacaannya tak boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Kena baca auzubillah. Ya. Baik, tengok ini ya. Baiklah. Berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dhi balin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ya. Dia kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Rawahu Abu Daud. Itu tadi saya bagi tahu. Kalam Allah dimulai dengan auzubillah dan diakhiri dengan sadaqallah. Kalau hadis Nabi SAW dimulai dengan qala Rasulullah, diakhiri dengan rawahu Abu Daud, rawahu sekian-sekian pulan-pulan, ya. Okey. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus keberkatannya. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Apa makna bismillah? Lafaz basmalah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebab tu apabila setiap kita nak mulakan apa pun, maka kita mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala. Dengan nama Allah ya. Baik. Baik. Sekarang ni
kalau ada sedikit masa lagi, ya, kita akan baca akhir surah. Bagaimana kita nak baca surah yang pendek-pendek, kita nak sambung dia. Kemudian dia akan melalui bismillah. Tajuk dia, macam mana baca bismillah antara dua surah. Faham? Baca bismillah antara dua surah. Maknanya ada surah, habis bismillah, surah lain pula. Tengok ya. Baik. Apabila kita menghabiskan satu surah, membaca satu surah, ya, kemudian ada 3 cara untuk kita nak sambung dengan bismillah dengan surah yang lain. Cara yang pertama. Baik, cara yang pertama ya. Kita baca inna a'tainakal kautsar. Ya. Lepas inna a'taina ada apa? Ada bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada qul ya ayyuhal kafirun. Contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nampak? Akhir surah Inna a'tainaka apa dia? Inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar ya. Baik. Baik, kita padam ini. Ya, sebab kita kena tahu juga ya. Karena kalau kita tak tahu cara menyambung satu-satu surah, maka salah nanti. Okey. Cara yang pertama, kita asingkan. Dia ada 3 cara ya. Yang pertama, asingkan. Alif, sin, ya, nga, kaf, nun. Asingkan. Asingkan. Ya. Inna syani'aka huwal abtar. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Qul ya ayyuhal kafirun. Macam tu ya. Kita asingkan. Macam kaedah yang pertama tadi. Kaedah yang pertama untuk a'udzubillah tadi ya. Kita asingkan. Inna syani'aka huwal al-abtar. Habis. Ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. 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 Okey, kemudian habiskan. Habis. Berhentikan. Kemudian qul ya. Ya, qul ya ayyuhal al-kafirun. Okey. Okey. Kita baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Fatih. Qul ya ayyuhal kafirun. Gitu. Faham tak? Kita baca asing-asing lah. Macam tadi, macam qul ya ni auzubillah tadi.
Ada kaedah yang kedua pula. Kaedah yang kedua, kita asingkan sini. Bismillah ni kita sambung dengan kuliah. Macam inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Gitu. Faham? Kita berhenti hak mula-mula, kita berhenti. Inna syani'aka huwal abtar. Okey, berhenti. Ya. Kemudian bismillah. Tulis juga. Saya walaupun benda ni saya tulis juga. Kenapa? Setiap tulisan ni ada rahmat, ya. Ada rahmat. Ada rahmat Allah Taala. Qul ya ayyu hal gitu. Tapi kena ingat. Ni kita sambung kan? Di sini kan kita sambung. Tadi kita asingkan. 1, 2. Ya. Ini kita berhenti sini, tak asingkan inna syani'aka wal abtar. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Hujung dia mi. Kita kena hidupkan. Apa? Kita kena hidupkan huruf bismillahirrahmanirrahim, mim yang ujung tu. Jangan kita matikan dia. Kalau salah, kalau kita baca yang salah gini. Saya sambung bismillah dengan qul ya, tapi saya salah sebut. Tengok ya. Inna syani'aka huwal abtar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya. Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya. Mi tu kena hidupkan. Ya. Baiklah. Kaedah yang ketiga ya. Yang ni kita sambung semua. Yang ni lagi senang. Macam pertama berhenti terus. Yang kedua berhenti satu ayat ni, akhir ni. Bismillah dengan surah yang baru. Yang ketiga kita sambung semua sekali. Yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtaru. Bismillah. Ya. Bismillah. Ini kuliah. Itu dia. Berhenti kat sini. Okey. Macam mana ya? Ada di sini satu. Ada di sini satu. Baik. Al-abtaru tu, huwal abtar tu, hujung dia ra' dhamah. Sini. Huwal Ya, tengok ya. Kaedah yang ketiga. Kita baca habislah, bukan nak baca ni saja. Cuma ustaz nak tunjuk yang ayat yang hujung tu. Tapi kita baca habislah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar.
Inna syani'aka huwal abtaru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nak beritahu. Nak beritahu kata, nak beritahu di sini yang penting, iaitu oleh kerana kita nak sambungkan semua. Ayat sini, ayat bismillah, ayat qul ya, kita jangan matikan huruf yang hujung daripada ayat yang akhir surah sebelum tu. Inna syani'aka huwal abtaru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Faham tak? Faham tak ayah, ibu, abang, kakak, adik-adik, anak-anak pendengar, penonton yang dimuliakan Allah Ta'ala. Walaupun perkara ni kita nampak mudah. Tetapi kena tahu cara kaedahnya. Kerana ini melibatkan dosa pahala. Sebab ini melibatkan kalamullah. Jangan dibaca salah. Kalau yang apa ni tadi, kalau yang ta'awuz tadi, yang keempat apa dia? Ada satu lagi kaedah dia. Hak mula dia sambung dengan hak nombor 2. Hak mula dia berhenti. Hak nombor 2 dia tak berhenti. Kalau kita baca macam ni, ya. Kalau saya ambil satu contoh yang lain daripada 3 ni. Mula-mula berhenti semua. Okey. Yang kedua, berhenti dekat ni. Bismillah, sambung dengan surah. Yang kedua. Yang ketiga, semua. Apa lagi yang tak ada? Yang macam ta'awuz tadi. Yang ta'awuz tadi, yang tak ada macam mana? Kita berhenti kat sini. Macam contoh. Inna syani'aka huwal abtaru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu kita sambung dia balik. Itu tak digalakkan. Ya, tak digalakkan. Kerana dikhawatiri bismillah ni satu surah daripada qul ya. Itu beza sikit daripada ta'awuz tadi. Ya, faham tak? Contoh dia macam kita kata gini, misalnya kita kata contoh yang ketiga ni, yang caranya kita baca macam ni. Inna syani'aka huwal abtaru. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak sini? Tak ada. Yang ada asingkan. Yang kedua berhenti di sini. Yang ketiga, semua. Yang keempat, kalau kita fikir ada macam ta'awuz tadi, yang mana kita boleh sambung dengan bismillah, tak boleh. Kerana, macam contoh dia, Inna syani'aka huwal abtaru. Bismillahirrahmanirrahim. Kita takut. Nanti orang fikir, bismillah ni masuk dalam surah Inna Syah ni. Sebenarnya, akhir surah Inna a'tainakal kautsar, akhir dia, Inna syani'aka huwal abtar. Jangan begitu ya. Dia ada 3 saja. Kalau orang tanya, bismillah, cara membaca bismillahirrahmanirrahim. Okey. Di antara 2 surah, ada 3 cara sahaja. Yang pertama, kita asingkan surah yang awal dengan bismillah, dengan surah yang seterusnya. Cara yang kedua, kita asingkan surah yang akhir yang kita baca, kemudian bismillah, sambung dengan surah yang nombor 2. Kedua. Yang ketiga, kita sambung langsung surah yang awal, bismillah, dengan surah yang baru. 3 saja ya. Tetapi al-isti'adzah ada 4. Ulang balik. Pertama,
asingkan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang kedua, asingkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang ketiga, sambungkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey. Yang keempat, sambung semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Faham tak? Baiklah, ayah ibu, abang kakak, adik-adik, anak-anak, para penonton dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Harapan saya, semoga kita dapat membaca dengan betul. Dengan betul, A'udzubillah ni dengan Bismillah. Ya. Ingat, apabila kita baca Al-Quran, ya, kita baca dengan betul. Kita baca dengan lambat. Kita baca dengan tartil. Ya. Karena apa? Yang kita baca ini bukan kalam manusia. Kalamullah. Kita kenapa? Menta'zimkan, membesarkan kalamullah. Ini kalamullah, kata-kata Allah, firman Allah Ta'ala. Ya? Bukan main. Sebab tu, firman Allah Ta'ala ni, sampai kita nak pegang ni pun, kenapa kena ada wuduk? Tak ada wuduk tak boleh. Berdosa. Ya. Kenapa? Kalamullah ditinggikan, dimuliakan. Dan kita buat kalamullah, kita main senang-senang, suka-suka. Tak susah, senang saja. Tidak, tak boleh. Ya, barulah apabila kita menta'zimkan, apabila kita membesarkan kalamullah, kita membesarkan kalamullah, maka Allah Ta'ala pasti akan memuliakan kita. Allah Ta'ala akan pasti akan bagi orang ni, sebab Allah akan bagi satu orang, Allah Ta'ala akan buat manusia akan hormat akan kita. Kenapa? Kita hormat Al-Quran. Ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman pada kita. Ajarkan anak-anak kita membaca dua ayat ni. Surah doa Nabi Musa alaihissalam, ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan supaya satu ayat ni kita belajar, akan ingat sampai ke bila-bila, ya. Satu lagi doa, kita doalah mudah-mudahan doa ni akan berkekalan dengan kita, ya. Apa yang kita belajar mudah difahami dan ingat lama, ya. Allahumma ja'alil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya. Baiklah, harap insya-Allah apa yang diharapkan saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mempermudahkan bagi kita untuk kita membelajar Al-Quran, dapat menyebutnya dengan betul, ya. Dapat menyebutnya dengan betul dari semasa ke semasa, ya. Insya-Allah mudah-mudahan perkara-perkara inilah yang akan jadi cahaya dalam kubur kita, akan teman sama kita dalam kubur kelak, ya. Baiklah, sebelum mengakhiri majlis, ya, saya ingin mengelankan, ya, pada ayah ibu, ya, abang kakak, ya, adik-adik, anak-anak pelajar, dan juga para penonton, para pendengar dan juga tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya. Masjid Al-Amin, masjid di sini, ya, amat dah memerlukan dana, donation, ya, sumbangan wang ramai untuk kami nak menyiapkan tanah perkuburan yang baru, yang mana kami hanya dapat mengumpulkan dana sumbangan orang ramai pada hari ini sebanyak 740,000, dapat membayar dan menambun tambak tanah yang sedia ada, tambun tanah, kerana keadaan tanah yang sebenarnya adalah bendang yang ditinggalkan, ya. Jadi hanya kami mampu mengumpulkan setakat itu saja. Jadi kami memohonlah sumbangan orang ramai, muslimin muslimat, siapa saja yang mendengar program ini. Jadi insya-Allah bila kita sama-sama buat sumbangan untuk membuat pulih tanah yang ada, ya, untuk membuat pagar dia, ya.
untuk membuat pagar, untuk menambah tanahkan lagi yang masih lagi yang dalam, yang cerun dan sebagainya, untuk komplitkan dia. Dan juga masjid memerlukan dana sebanyak 2.5 juta, 2,5 juta. Keseluruhan tanah adalah 227,158 kaki persegi. Jadi untuk baik pulih tanah yang ini, maka masjid memohon sumbangan orang ramai lah. Mohon sumbangan orang ramai. Jadi ada yang jadi wakaf kubur, wakaf kubur dan wakaf am. Yang mana wakaf am ni kita akan buat dewan untuk orang ramai, untuk bermasyarakat, untuk aktiviti sosial di kampung di sini, dan juga boleh buat majlis tempat perkahwinan dan sebagainya lah dewan ni. Jadi insya-Allah saya amat-amat terhutang budi terima kasih, syukur pada Allah Taala, berterima kasih pada sekalian yang telah menyumbangkan harta wakaf, sedekah jariah pada masjid. Pada hari ini alhamdulillah kita dah mula nak menolak dan kita mula nak buat pagar dah. Kerana ada sumbangan daripada awal kita buat program ni, alhamdulillah Allah Taala telah mudahkan hati-hati orang ramai untuk buat sumbangan, insya-Allah ya. Namun masih lagi kita perlukan sumbangan ya. Jadi setiap sumbangan yang nak disalurkan bolehlah salurkan kepada tabung bank masjid Agro Bank yang tertera di kaca TV ini ya. Jadi Agro Bank Masjid Al-Amin Sungai Layar. Ya, insya-Allah mudah-mudahan apabila kita sumbangkan harta kita masa hidup di dunia ini, maka kita akan kutip hasilnya di akhirat kelak. Ya, mudah-mudahan setiap sumbangan yang kita telah sumbangkan untuk agama Allah Ta'ala, tak kiralah untuk apa-apa pun untuk agama Allah Ta'ala, akan memberatkan lagi timbangan amalan kita di akhirat kelak. Yang mana di akhirat itu amat-amat sangatlah kita perlukan ketika mana kita tidak ada apa lagi pertolongan untuk kita di akhirat kelak. Hanyalah amalan-amalan sedekah jariah. Nabi pun salam berkata, Iza mata banu Adam in qata'a amalu illa min salas. Sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u lah. Bila matinya anak Adam, maka terlupuslah segala amalannya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, ilmu yang manfaat ditinggalkan, dan anak yang sentiasa mendoakan untuk dia. Inilah mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk kita buat amal, insya-Allah. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin Dawatan Kuasa Qaryah, menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru, kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% saja untuk diisi dengan jenazah. Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi. Yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah kubur tanah ini adalah tanah mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana, dan
setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak 700,000 ringgit. Makalah kami memerlukan lagi dana yang banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT adalah seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tadi terdapat 100 biji. Allah SWT melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas rahmat dan maha mengetahui. Setiap sumbangan daripada orang ramai yang ingin bersedekah dan infakkan, bolehlah salurkan ke dalam akaun Agrobank Masjid yang tertera di sini. Saya bagi pihak Masjid Al-Amin Sungai Layar mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan sebanyak 700,000 ringgit Malaysia. Setakat ini telah kita dapat kumpulkan, dapat membangunkan tanah ini daripada asal sampai begini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati harta kita yang telah kita infakkan di jalan Allah SWT. Dengan kita menyumbangkan harta jalan Allah SWT ini dapat memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Semoga Allah SWT akan memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu